Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berpeluang duduk bersama-sama dalam suatu majlis ilmu, di mana suatu majlis untuk memperbesar dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi kefahaman kepada kita. Insya-Allah dalam majlis seumpama ini akan dapat majlis kerahmatan dan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Malam ni kita baca daripada ayat yang ke-22 hingga akhirlah. InsyaAllah kita akan cuba selesaikan ayat 22 hingga akhir, hingga 36. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal abrara lafi na'im. Innal abrara lafi na'im. 'Alal araiki yanzurun. 'Alal araiki yanzurun. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. تعرف في وجوههم نضرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون.
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون هل يثيب هل Alhamdulillah. Surah Al-Mutaffifin, kalau kita masih ingat lagi siri-siri sebelumnya, tema dia ialah bincangkan bab hari akhirat. Bincangkan bab adanya hari akhirat, di mana memandangkan di hari akhirat setiap manusia akan berjumpa dengan suratan amalan masing-masing. Maka semasa atas dunia, manusia Allah memberi peringatan untuk berjaga-jaga dalam memenuhi tuntutan, iaitu dalam seperti mana surah Al-Mutaffifin ini ialah hak menunaikan amanah. Walaupun Allah menegur golongan-golongan yang curang dalam perniagaan, Allah mengatakan, kalau kita masih ingat lagi, wailul lil mutaffifin, kecelakaan besarlah bagi orang yang curang dalam timbangan dan sukatan. Walaupun khusus untuk muamalah timbangan dan sukatan, tetapi ada juga tafsir-tafsir yang lain mengatakan mana-mana curang dalam menunaikan hak, menunaikan amanah. Amanah dalam keluarga, amanah dalam hubungan suami isteri, amanah dalam hubungan organisasi, ataupun apa-apa sahaja atas dunia ini yang berkaitan dengan menunaikan hak-hak. Kita ambil hak orang lain, itu dikatakan celaka untuk golongan-golongan yang semacam itu. Dan kita dah tengok dah sebelum ini bagaimana di hari akhirat nanti Allah pecahkan dua golongan. Golongan yang celaka tadi, yakni golongan yang tidak amanah tadi, dikategorikan sebagai golongan yang al-fujjar, yakni orang yang banyak dosa, dan Allah akan letak roh dia nanti register di sijin. Suratan amalan dia pun disimpan di sijin, di tempat yang dikatakan di bawah bumi yang ketujuh. Dan masa ruh nak ambil pun berbagai-bagai siksaan ketika itu golongan-golongan fujar ini, al-fujar. Dan begitu juga dengan golongan-golongan yang amanah, golongan-golongan yang menunaikan hak orang lain, tidak nak ambil hak orang lain, ini panggil golongan al-abrar. Golongan ini Allah akan ambil nyawa dia dengan lembut, sebagaimana mencurah air dan cerik, dicir saja pergi, dan roh dia dinaikkan ke atas, didaftarkan di Iliyin, dan waktu turun balik maka didaftarkan segala suratan amalan dia di al-Iliyin. Itu golongan orang al-abrar ataupun orang yang baik, orang yang menunaikan hak kalau konteks ayat ini. Itu kisah-kisah sebelum ini di mana kita dah melihat betapa seksanya golongan-golongan yang Allah ancam dengan takhwif ukhrawi. Bagaimana keadaan akhirat, keadaan neraka untuk menghukum golongan-golongan yang tidak menunaikan amanah dalam urusan kehidupan seharian. Tak kira lah suami tak tunaikan amanah untuk dalam dengan isterinya, isteri tak tunai amanah untuk suaminya, tak kira kasar-kasar mana pun mesti dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka jahanam dia. Itu kita nak tengok dah. Jadi pada malam ini yang kita baca tadi pula golongan yang kedua, golongan yang al-abrar, golongan yang menunaikan hak. Baru ni kita sedih tak? Kita sedih pasal takutnya, ngerinya ancaman neraka jahanam. Hari ni Allah selang-seli dengan khabar gembira supaya kita nak pergi sangat ke hari akhirat, nak bergantung sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya pilih kita, supaya memberi istiqamah kita untuk menunaikan amanah. Maka insya-Allah bila kita menjalani dua perkara ini, insya-Allah Allah akan pilih kita dan letak daftar kita di Iliyin, segala suratan amalan kita menerima dengan suratan dengan tangan kanan, dan berbagai-bagai bentuk kebaikan ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada golongan al-abrar. Maka di sini kita baca yang kita baca tadi, iaitu golongan al-abrar. Al-abrar banyak dalam Al-Quran cerita bab al-abrar lah. Banyak cerita bab al-abrar. Siapa dia golongan al-abrar? Golongan yang takwa, yakni takut dengan Allah, jaga hukum Allah. yakni orang yang solat, orang yang menunaikan hak anak yatim, orang yang banyak infak,
orang yang menunaikan janji itu merupakan golongan orang bertakwa. Dia takut dengan Allah. Pasal apa takut dengan Allah? Dia baca ayat-ayat Allah, baca peringatan-peringatan Allah, maka dia pun taat dengan Allah, itu golongan takwa, dan dia dipanggil al-abrar. Maka golongan al-abrar ini ialah innal abrara lafi na'im. Kita baca tadi, innal abrar, sesungguhnya golongan al-abrar, ataupun golongan yang kita terjemah ke Melayunya golongan yang banyak jasa bakti, banyak orang yang baik, golongan yang baik, golongan yang berbakti. Baik sangat dia ni. Pasal apa dia baik? Kenapa orang tu baik? Orang baik ialah orang yang takut dengan Allah. Kenapa dia takut dengan Allah? Dia baca peringatan-peringatan Allah, maka dia beramal dengan ayat-ayat Allah, maka dia pun taat dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ini Allah kata innal abrar, sesungguhnya golongan al-abrar lafi, pasti di dalam an-na'im, pasti dalam kenikmatan penuh. Allah kata di hari akhirat nanti, wahai hamba, kita semua kena yakin hari akhirat pasti berlaku. Ayat-ayat Al-Quran yang tema hari akhirat ialah Allah nak wujudkan suasana hari akhirat supaya kita diulang hari-hari. Kalau boleh diulang setiap saat. Hari akhirat pasti berlaku, hari akhirat pasti berlaku. Kita akan mati, kita akan pergi menemui Allah. Ada azab kubur, ada azab pada mahsyar, ada segala-galanya. Bila kita diingatkan hari-hari oleh siapa? Oleh Al-Quran. Patut Al-Quran merupakan peringatan. Bila kita bertadabbur Al-Quran dengan ingatan-ingatan Allah, maka kita yakin dengan adanya hari akhirat. Lagi banyak kita bertadabbur, lagi banyak kita faham, lagi tinggi darjah keyakinan kita. Lagi kurang kita dengan ayat Al-Quran, lagi kurang keyakinan kita. Cuma mulut saja yakin adanya hari akhirat, tetapi pada sebenarnya orang itu tidak yakin. Bila tidak yakin pada hari akhirat, kita tidak memenuhi tuntutan rukun iman. Bila kita tak memenuhi tuntutan rukun iman, kita dah salah satu rukun iman kita terkeluar, maka iman kita tidak memenuhi tuntutan iman yang sebenarnya. Sekarang Al-Quran, 3 perkara pokok Al-Quran di samping akhirat ni. Di samping akhirat, 2 perkara penting lain lagi yang Allah ulang-ulang. Di samping akhirat, yang kedua apa dia? Risalah, kerasulan, amalan-amalan, syariat-syariat yang Nabi ajar. Solat macam mana, ibadat macam mana, maknanya sunnah dalam arti kata yang lain. Dan yang ketiga, tauhid, yakni Allah memperkenalkan diri dia supaya kita tidak syirik dengan 3 perkara ini saja. Allah ulang. Supaya apa? Supaya kita dengar perkara ini, memberi ingatan kepada kita, maka kita pun takut dengan dia. Akidah kita jelas, amalan kita jelas, dan kita pun nak pergi ke hari akhirat dengan mengurangkan kepentingan dunia. Jadi ayat malam ini bab akhirat, maka Allah kata di hari akhirat nanti orang-orang abrar, orang yang menunaikan hak orang yang baik, maka Allah kata lafi na'im, pasti dalam kenikmatan yang sebenarnya. Nikmat sebenar di hari akhirat ialah nikmat syurga Allah. Nikmat syurga Allah. Maka bila Allah ceritakan bab syurga dia, syurga ini suatu yang tak mampu dipikir dengan akal, tak mampu ditasawur dengan telinga, dengan mata kita, dan tak mampu dipikir dengan pendengaran kita. Pasal apa? Benda dia terlalu luar biasa, kenikmatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan cara kita tasawur, menggambarkan apa-apa yang Allah ceritakan mengenai syurga dia kepada kita. Bila hari akhirat nanti, Allah cerita dalam kitab Al-Quran dia yang kita sedang bertadabbur ini, insya-Allah. Maka bagaimana bila Allah ceritakan dalam ayat yang 22 tadi, siapa ahli abrar tadi, orang menunaikan hak tadi, maka Allah kata dia akan diberi kenikmatan. Contoh kenikmatan pada ayat yang ke-23, iaitu alal araiki yanzurun. Alal ara, bagaimana dalam syurga nanti, di atas araik. Araik ni dipanggil pelamin-pelamin. Kita hanya duduk hari-hari, duduk bersandar di atas pelamin yang zuru, dan orang duduk atas pelamin ini memandang kepada keajaiban yang Allah
baring nikmat dalam syurga. Seronok Maka Allah nyatakan orang dalam syurga ini dia ada satu pelamin. Macam kita kahwin, orang muda kahwin, kenapa kahwin seronok? Pasal raja sehari duduk dipersandingkan 2 jam ke 3 jam ke, itulah puncak kegembiraan. Macam Tuan SG baru kahwin tapi tak bersanding lah. Kalau orang bersanding lah, nampak kegembiraan dia itu, seronok sangat kegembiraan. Tetapi di hari akhirat Allah kata setiap hari kita disandingkan atas pelamin dan hak kita. Dalam ayat yang lain apa dia? Duduk baring berdepan di atas dengan isteri kita. Dan isteri-isteri, sekurang-kurangnya 2 isteri ketika itu, dan dipenuhi dengan bidadari-bidadari di atas singgasana kita tadi. Amat-amat mengembirakan. Pasal apa? Kenapa Allah wujudkan suasana gembira semacam ini? Pasal manusia atas dunia ni dia nak sangat punca suasana-suasana macam ini. Nak hubungan suami isteri, hubungan bersama suami isteri. Tetapi dunia ini nafsu tak sekuat sanalah. Di dalam syurga nanti untuk orang lelaki Allah gandakan 100 kali ganda teruna. Tengok macam mana. Sebab tu semua bidadari dalam ayat lain cantiknya. Kalau ceritalah cantik sangat bidadari. Bila kita nak masuk syurga saja nampak bidadari pakai 7 lapis pakaian. 7 lapis pakaian. Bila kita nampak betis dia, nampak daging dalam betis pun nampak lagi lah hadis. Maknanya tak cerita kecantikan bidadari. Itulah keseronokan dalam syurga. Maka kalau atas dunia ini kalau tak puas hati macam mana pun, sabarlah. Pasal apa? Dalam syurga nanti amat menunggu dalam keadaan setiap orang ada pasangan. Kalau sekarang tak ada pasangan ataupun pasangan dia tak bela macam mana pun, sabar sajalah. Pasal di sana kita nak tunggu. Tak payahlah duk mencari sekali lagi di sana, kejar sana. Bila umur 60 70 tahun ini, usahalah sekejap saja lagi, insya-Allah kita akan dipanggil menemui Allah. Dan mudah-mudahan Allah beri seperti mana peringatan dia atau khabar gembira yang Allah ceritakan kita dalam syurga dia nanti. Saya tak cerita ayat surah lain nak habiskan cepat ni. Sepatutnya banyak support daripada surah-surah yang lain mengenai suasana-suasana yang semacam ini. Tapi kita cuba cepatkan habis. Lepas tu ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Golongan-golongan yang bersanding tadi, ahli-ahli syurga tadi, ta'rifu fi, kamu mengenal pada wujuhihim, wajah-wajah mereka, nadratan na'im, berseri-seri menikmati keindahan tersebut. Nak cerita di sininya, setiap orang di dalam syurga itu Allah cabut perasaan duka cita. Tidak ada dah perasaan masam, nak marah, ada masalah, bergaduh dengan suami isteri, dah tak ada dah. Sana ahli syurga di muka semua berseri-seri. Tidak ada sikit pun sesaat yang menyakitkan hati dia. Duduk dalam keadaan kegembira. Jadi bila gembira, Allah zahir dalam ayat dia nadrah, berseri-seri, yang sikit masalah pun tidak ada dan kekal selama-lamanya. Tidak ada sebarang masalah. Duduk dengan gembira, duduk bersanding hari-hari dengan kerajaan. Bukan kita seorang. Kita ada suatu kerajaan besar. Dengan inangnya, dengan dayangnya, dengan segala pelayan-pelayan kita. Dengan ada katakan 300 pelayan, ada kata 5,000, berbagai-bagai tafsir macam tu. Pelayan-pelayan sibuk dengan nak bagi makanan untuk kita yang sedang menjadi raja ni, sedang dipersandingkan. Ada nak suap makanan-makanan yang indah, nak makan apa, di samping buah, di samping air datang sendiri. Dan Allah nak wujudkan gembira. Cara mana? Cara bagaimana supaya kita menzahirkan perasaan gembira kita? Dengan cara meramaikan majlis. Orang kalau seorang-seorang dia, mana nak gembira? Kaya lah macam mana pun, mewah lah macam mana pun, letak dia dalam hutan
tidak ada nilai untuk digembirakan, walaupun kemewahan, walaupun kesenangan macam mana. Kegembiraan dan kesenangan akan dinikmati, akan dirasai bila ramai orang. Pasal nak tunjuk ketika itu. Maka dalam syurga pun Allah akan tunjukkan kegembiraan dengan meramaikan majlis. Khodam-khodam kita yang pelayan-pelayan kita macam mutiara, dah sama sebaya semua kali, tak tua. Dah tak tua dah. Kalau 18, kalau 20. Tidak ada kudis, tak ada sakit, tak ada selsema, tak ada batuk, tak ada. Semua sekali fresh, dalam keadaan kesihatan yang amat-amat baik. Mana cantik Maka itulah, pasal apa? Pasal Allah dah cabut khabar sedih, duka cita tu dah cabut semua dah. Sebelum masuk syurga, Allah dah tarik semua dah di kontoroh tadi. Selepas yang sirat tadi, Allah buang semua segala penyakit, segala masalah, segala dengki, buang semua. Dan masuk syurga ialah orang yang tidak ada sikit pun perasaan duka cita. Isteri kita ramai, kita bidadari pun seronoknya isteri kita. Selagi ramai bidadari nak kita, selagi seronok isteri kita. Pasal apa? Cemburu semua Allah cabutkan semua sekali. Duduk dalam keadaan gembira. Lepas tu, semoga Allah pilih kita, insya-Allah. Itu keadaan duduk kita. Yusqawna min rahiqim makhtum. Ini minuman pula. Bila kita duduk rehat, tak duduk rehat saja. Khodam-khodam kita, pelayan-pelayan kita, walau bagaimana ada berbagai-bagai pandangan panjang cerita. Dibahaskan, ada mengatakan, ada tafsir pertama mengatakan budak-budak pelayan kita ini anak-anak yang mati sebelum akhir balik, mati kecil. Ada juga tafsir yang kedua mengatakan orang-orang musyrikin, orang-orang bukan Islam, orang kafir yang mati sebelum akhir balik. Itu pandangan-pandangan tafsir, siapa dia pelayan-pelayan. Tapi pelayan yang ikut Ibn Taymiyah, dia mengatakan memang Allah ciptakan pelayan-pelayan, tidak ada kaitan dengan orang yang mati kecil, orang yang tidak ada kaitan. Ini memang Allah ciptakan pelayan dan bidadari untuk mengembirakan penghuni syurga. Pasal kita raja, kita duduk bersanding hari-hari sebagai maharaja, maka ketika itu bagaimana cara nak mengembirakan? Allah meramaikan majlis kita dengan suasana yang semacam itu. Maka apa minuman kita? Dia berebut-rebut nak bagi minum. Yusqawna min rahiqim makhtum. Mereka diberi minuman dari rahiq. Apa dia? Rahiq ni arak yang murni. Atas dunia kita nak minum arak, sana Allah bagi arak, tapi arak sana arak yang paling baik dan tidak memabukkan. Lepas tu bukan setakat rahiq, dia makhtum. Makhtum ini dia ada apa? Ada seal, ada petri, ditutup. Kenapa ada petri? Nak original arak, tidak ada bekas orang, tidak ada orang pernah buka. Dan sekarang ini pun saya tanya orang-orang kaki minum arak ni, lagi beribu-ribu tahun arak itu lagi mahal dia, lagi dia kuat petri dia. Dia last kali dengan batu-batu permata. Sekarang ni padam dah ni. Orang Yahudi dah buat dah arak ini berbagai bentuk macam itu. Lagi mahal dia, lagi lama dia, lagi tinggi dia seal tadi. Ikat dengan berbagai-bagai permata untuk menandakan kehebatan arak tersebut. Jadi dalam syurga nanti, minuman yang paling lazat yang Allah sediakan untuk kita ialah rahiqim makhtum, arak yang murni, arak yang paling sedap, paling lama, paling khusus Allah buat untuk ahli syurga, dan disilkan, dipeterikan, dimaterikan dengan supaya nampak original dia tersebut. Dan ada kita minum sendiri, ada tukar-tukar khodam kita yang nak menyuapkan kepada kita dengan gelas-gelas dan daripada perak dan daripada emas. Begitulah hebatnya dalam syurga, khodam-khodam kita yang setiap saat tak pernah lari daripada kita untuk mengembirakan kita. Dan kita minum di sana bukan untuk mengenyang. Minum, makan di sana untuk merasai lazat, merasai nikmatnya makanan tersebut. Contohlah kita makan nasi, tak kenyang, tapi nak rasa lazat. Kejap suap pertama rasa macam tu, suapan kedua rasa macam lain. Setiap benda yang kita makan dalam syurga, dia
rasa yang berlainan. Pasal apa? Hebat, tak mampu dipikir oleh akal kita bagaimana Allah buat macam ni. Pasal kalau sama dengan dunia, kalau ni rasa semacam dunia ini, tak adalah tujuan pergi ke syurga. Hebatnya syurga, Allah nak buat syurga ni tidak ada tandingan nak banding dengan dunia. Dunia ini tidak ada nilai. Sebab itu atas dunia ini Allah tak pandang. Tak. Kalaulah dunia ini tak ada nilai seberat sebelah sayap nyamuk, nescaya Allah tak bagi minum seteguk air orang-orang yang engkar dengan dia. Tengok, kalau dunia ni ada nilai, pasal dunia ni tak ada nilai lah, Allah kata, makanlah, kamu tak solat pun makanlah, minumlah, aku bagi rezeki kamu, kamu kerja aku bagi duit, kamu dapat. Pasal apa? Dunia ini tak ada nilai. Bagi Allah, akhirat yang nilai. Benda-benda macam inilah yang kita tak mampu nak fikir. Hanya dengar khabar gembira, dengar ayat-ayat tabsyir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita hanya beramal, beriman dengan benda-benda ini. Bila kita meyakini hari akhirat, para sahabat dia yakin hari akhirat. Bila yakin hari akhirat, sebab tu sahabat sebelah kaki saja atas dunia ni, sebelah kaki yang lain, akal dia, otak dia dalam syurga, dalam akhirat. Sebab dia yakin ada hari akhirat. Kita ini yang kita rasa malas sangat solat, malas sangat duduk dalam majlis ilmu, duduk suka sangat borak-borak di mana-mana majlis, kerja-kerja lara. Pasal apa? Pasal tak yakin dengan hari akhirat. Ini punca dia. Tak yakin dengan hari akhirat. Pasal apa? Yakin dengan dunia. Lepas tu kita terkejar-kejar dunia hingga tinggal apa-apa cara syarat nak pergi ke hari akhirat. Maka kita kena baca barangkali, yakin ada hari akhirat, baru kita nampak hari akhirat dan kita baru bersemangat nak pergi ke sana. Barulah tiap-tiap malam kita bangun pukul 3 pagi, solat tahajud, solat witir, baca Al-Quran, menangis berdoa. Itu tanda nak pergi ke hari akhirat. Pagi zikir petang. Ini ketandaan orang yang yakin ada hari akhirat. Pasal dunia ini hanya sementara saja, tempat cubaan saja. Maka khitamuhu misk. Patri khitam dia tadi, yang dia seal dia tadi, misk, daripada mistuk, kasturi. Bau wangi kasturi ini. Siapa pernah tengok kasturi tahulah. Mungkin Pak Syed pernah tengok kasturi ini. Bang dia jual air wangi, minyak kasturi. Apa? Kasturi tadi. Kasturi ini ialah bau wangi, maka itulah dia punya sil arak tadi. Wa fi dzalika, wa dan fi di dalam zalika itulah falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba wahai hamba untuk dapat perkara-perkara ini. Tengok Allah guna istilah falyatanafas al-mutanafisun. Hendaklah berlomba-lomba untuk orang-orang yang berlomba. Banyak dalam ayat-ayat Al-Quran istilah berlomba. Berlomba-lomba buat baik, berlomba-lomba mengaji Quran, berlomba-lomba solat, berlomba-lomba datang solat berjemaah, berlomba-lomba segala-galanya. Pasal kalau tidak berlomba-lomba kita ala kadar, maka ala kadarlah yang balasan Allah. Nak masuk syurga tidak ada pilihan, kena ayat ni. Falyatanafasi al-mutanafisun. Kena berlomba-lomba dalam buat kebaikan. Kalau ala kadar, maka sorry John nak masuk syurga kalau ala kadar amalan kita. Alah, pergi solat lah, balik lah, tidur. Tak ada berlomba-lomba. Tidak ada semangat nak duduk saf pertama. Tidak ada semangat nak puasa hari Isnin Khamis. Tidak ada semangat nak habiskan bertadabbur Al-Quran 30 juzuk. Tidak ada semangat nak solat tahajud tengah malam pukul 3 pagi. Berlomba-lomba berebut nak solat setiap waktu solat. Tidak ada semangat nak tunggu waktu masuk 20 minit ataupun setengah jam sebelum zuhur, sebelum asar. Kena kita ni. Saya pun kena juga benda ni. Semua kena. Pasal lalai leka. Mulut percaya. Mulut saja percaya. Tapi ikhtiar tak ada. Itu tipuan.
tipuan semata-mata dah. Tipuan semata-mata, maka kita kena minta berdoa dengan Allah. Cara mana? Kalau kita sekarang ni tak berlumba-lumba, ubat dia banyaklah bertaubat. Banyaklah bertaubat, banyaklah beristighfar. Kerana kita tak berlumba-lumba ini pasal Allah letak kat situ pasal apa? Pasal kita ada satu sekatan dalam kolbu kita. Dosa. Selagi banyak dosa, selagi banyak kita tak nak berlumba-lumba. Selagi banyak dosa, selagi banyak kita nak menyegerakan kebaikan. Maka kita kena nak masuk syurga, nak duduk dalam syurga Firdaus, kita kena berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Mengerjakan kebaikan. Kan banyak hadis. Kalau orang tahu duduk solat sah pertama, nescaya mereka sanggup mengundi. Kita tolak orang, tolaklah, pergilah syekh duduk depan, pergi syekh. Tak boleh. Kita siapa dulu duduk sah pertama. Tak kira dia tu Bilal pertama ke Bilal kedua ke, duduk berebut dah sah pertama tadi. Kecuali setengah masjid dah tanda lah. Tapi kalau umum macam tu, kita kena duduk sah pertama. Pasal sah pertama ini tak terkira pahala dia. Jangan bagi orang. Tak boleh kita tolak. Itu merupakan perkara yang tak dibenarkan. Kita tolak orang lain duduk kat depan, kita duduk kat belakang, duduk menyuruh. Itu tak ada berlumba-lumba. Maka ala kadar. Maka akhirat pun ala kadar lah kita nanti. Wa mizajuhu min tasnim. Wa mizajuhu min tasnim. Di samping arak yang sedap tadi, yang hebat tadi, maka ada lagi Allah bagi nak suruh mewah, nak suruh sedap lagi. Apa dia? Wa mizajuhu, dan campurannya min tasnim, daripada tasnim. Tasnim dia tasnim ini. Ayat ke bawah itu. Tasnim ini ialah satu mata air dari ibu dia ada ubat campur dia untuk bau wangi lagi, maka dicampur dengan tasnim. Itu aina yashrabu bihal muqarrabun, iaitu mata air yang diminumnya oleh orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tasnim ini ialah satu mata air dalam syurga. Ambil dia, campur dengan arak tadi, maka dia akan berubah lagi sedap, lagi genuine, lagi original arak tersebut. Maka tasnim dan minuman ini ialah minuman al-muqarrabun, orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala yang dapat benda macam ini. Siapa dia rapat dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berlumba-lumba nak mengerjakan kebaikan. Orang berlumba-lumba apa-apa saja yang boleh mendatangkan pahala, dia berlumba-lumba. Sebab itu sahabat, dia yang wajib itu confirm dia buat. Sahabat dia berebut-rebut, dia nak buat yang sunat. Berebut sahabat ni. Tidak bagi peluang orang lain mendahului dia daripada buat perkara-perkara sunat. Kita kata alah sunat je, tak payah pun, buat yang wajib lah. Itu ala kadar. Jumpalah di hari akhirat nanti orang yang berfikiran ala kadar. Maka Allah akan ala kadar juga dia pun. Maka kita nak syurga yang 100 tingkat syurga, maka kena berlumba-lumba duduk dalam syurga yang tertinggi sekali. Dah Nabi masa Isra' Mi'raj, Nabi tengok satu istana daripada emas. Tanya malaikat, itu istana siapa wahai Jibril? Jibril kata, itu istana pemuda Quraisy. Nabi fikir, itu aku dah tu. Nabi kata, mesti aku punya tu. Aku punya ke wahai Jibril? Bukan, itu untuk Sayyidina Umar. Tengok, dah ada semua dah istana daripada emas. Syurga ini pasir dia, tanah dia daripada mutiara, batu daripada emas, batu bata daripada emas, batu daripada perak, semua pada emas perak semua sekali. Sungai, tebing sungai, berbagai-bagai luar. Sungai mengalir atas darat ni, bukan sungai mengalir dalam air lubang macam kita ni. Sungai dia mengalir atas tebing dia, di tanah tebing mengalir macam tu. Mutiara batu semua sekali. Dalam hadis ada cerita banyak. Suasana yang menyeronokkan dalam syurga. InsyaAllah Allah pilih kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita termasuk ahli-ahli syurga Firdaus insyaAllah. Itu mana minuman dia, tasnim muqarrabun. Maka itulah ringkas saja
tempat duduk, minuman dalam syurga. Ini untuk ayat ni lah. Ayat-ayat yang lain banyak. Nak sebagaimana ayat At-Tur, banyaklah ayat surah Al-Waqiah, banyak cerita-cerita bab syurga, bab neraka. Kesimpulannya ayat daripada bahagian keempat Quran. Quran kita pecah empat, yang ni daripada surah Sabah hingga kepada surah An-Nas, banyak cerita-cerita bab akhirat, banyak cerita bab syurga, bab neraka. Supaya apa? Supaya kita kenal syurga, nak pergi syurga. Dan kita kenal neraka, pasal Allah ancam neraka, takut dengan neraka. Bila nak pergi syurga, takut dengan neraka, kita bergantung harap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selesai bab khabar gembira, bab ayat tabsyir. Kita masuk bab dipanggil ayat zajrun. Allah tegur pula. Bukan senang sangat masuk syurga ini. Allah menegur, takut-takut kita lalai leka lagi, takut kita tak tunai amanah tadi. Maka ayat yang ke-29, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang-orang yang derhaka. Sungguhnya orang-orang yang derhaka, apa dia derhaka? Orang yang tak taat dengan Allah. Dalam konteks ayat kita ini, yang Allah kita celaka tadi, orang tak tunaikan amanah, orang tak tunaikan hak-hak orang lain dalam hubungan seharian. Jadi golongannya ini dipanggil golongan derhaka. Innal ladzina ajramu, orang-orang yang berdosa, orang yang derhaka, kanu minal ladzina yadhakun. Innal ladzina amanu yadhakun. Mereka selalu mentertawakan, mengejek-ngejek orang yang beriman. Itu fi'il orang derhaka. Tengok sekarang ni, orang yang tidak beriman, orang yang belajar benda yang salah, orang yang tak berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan, golongan ini suka mengejek-ngejek orang yang beriman. Tengok orang pergi surau, dia ejek-ejek lah, nak pergi syurga dah tu, dia tu. Dia kata macam tu. Dia mengejek-ngejek, dia tertawa. Dia tertawakan orang-orang yang beriman. Orang yang mengaji, datang mengaji tadabbur Quran ni, dia gelak-gelak lah. Dia kata tua-tua pun mengaji lagi. Berbagai-bagai bentuk ejekan, ketawa. Ini Allah nak ceritakan, Allah menegur, wahai hamba, janganlah kamu tertawakan orang yang buat kebaikan. Maka kita kena support dia, bukan setakat ketawakan dia. Kita sokong dia dengan cara macam hantar makanan pada malam ni ke, support dia, bagi minum air ke, menyokong orang yang kerja kebaikan, baru kita menjadi golongan orang al-abrar. Kalau kita diam ke, tak peduli ke, nak mengejek, maka kita terimalah balasan yang Allah akan ayat selepas ini. Innal ladzina ajramu, orang yang berdosa, orang yang tak derhaka tadi, kanu minal ladzina amanu yadhakun, mentawakan orang-orang yang beriman. Patut wa iza marru bihim, wa iza marru bihim, dan apabila mereka berjalan melewati. Kalau ada orang beriman, kita contoh, kita datang nak mengaji ni pukul 5, Tuan Syed kita datang surau dah, datang daripada rumah dia, bagus Tuan Syed ni pukul 5.30 pukul 6 datang maghrib nak kemas-kemas surau, bagus dah. Itu kerja yang paling besar, kerja yang paling besar pahalanya. Pasal apa? Pasal ini rumah Allah. Sesiapa yang mengerjakan rumah Allah ini amat besar pahala yang Allah anugerahkan. Maka contoh tadi, lalu nak datang surau, maka di tengah jalan, wa iza maru, maka dia berjalan melewati bihim. Apa dia? Bihim, atas mereka. Siapa mereka? Merujuk kepada orang yang tak nak pergi surau tadi, orang berdosa, orang yang malas nak buat kebaikan tadi. Dia lalu ke rumah mereka ni, maka apa dia buat? Ya taramazun, mereka mengedip mata, mempermain. Ni ayat dia mengedip mata lah. Kadang-kadang dia moncongkan mulut, tu nak pergi surau, dia masuk syurga dah tu. Dia pergi sesat dah tu. Dia pergi surau yang sesat. Berbagai-bagai bentuk fitnah dia reka. Nampak tak cara dia? Ada tak sekarang ini? Adalah. Wujud suasana semacam ni. Allah cerita macam ni. Pasal apa? Dia tahu semua sekali keadaan kita. Dia buat macam ini. Maka mereka yang menuduh orang lain belajar tak betul, menuduh fahaman-fahaman tertentu, datang mengaji pun dia kata buat benda-benda lain, maka dia akan menghina bila datang mengaji. Dia akan menghina bila orang nak datang solat. Maka bila lalu ke depan kumpulan dia, maka dia
Sama ada dia, kalau dia malu kita, dia hanya mengenyik-ngenyik mata, ataupun dia moncong-moncong mulut di kalangan mereka, mana menghina, berpakat cara mereka mengatakan, tengok orang sesat dah nak pergi surau, orang sesat dah nak mengaji dah. Itu bentuk-bentuk tomahan. Maknanya dalam hati dia memandang rendah dengan orang yang datang ke rumah Allah memandang rendah dengan orang yang berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Dia tak senang hati, dia tak support golongan ini, maka dia buat dalam bentuk tu. Lepas tu apa jadi? Mencemuh, bila mereka mengeling dan buat berbagai bahasa isyarat, tanda menghina orang yang nak buat kebaikan tadi. Lepas itu, wa idzan qalabu ila ahlihim wa idzan qalabu, dan apabila mereka kembali ahlihim kepada ahlihim qalabu kepada keluarga mereka, fakihin, maka riang gembira mereka, seronok mereka, puas hati. Tadi duduk tengah jalan, tak? Oh, aku dah puas hati. Rasa pasal apa? Dia dah hina dah orang yang datang kebaikan tadi. Ini untuk orang datang keluarga. Tak? Nak tafsir yang macam lain, bila dia pergi kepada kumpulan-kumpulan mereka, tak? Dua kumpulan A, kumpulan B. Biasalah kumpulan A, kumpulan mana-mana tempat pun. Tak? Memang Allah buat dua kumpulan. Wala tafarraqul lazi. Mereka akan pecah dua kumpulan. Tak? Maka pergi kepada kumpulan mereka rasa puas hati, lega. Aku lega dah. Pasal apa? Aku dah tercapai dah mengutuk mereka tadi. Dia dah capai untuk mengutuk orang-orang yang berlumba-lumba untuk pergi ke jalan Allah. Dia puas hati kerana mengejek, menghina orang-orang yang buat kebaikan tadi. Kita datang nak mengaji sunat, dia kata itu golongan sesat. Tengok dia orang. Maka bila balik dengan golongan-golongan mereka, tadi aku dah bantai dia orang dah, aku dah buat berbagai ejekan. Dia gembira. Maka Allah kata, mereka riang gembira bila mereka melepaskan perasaan nak marah, perasaan benci, perasaan orang lain tak betul dengan mereka. Mereka rasa puas. Ini ciri-ciri apa dia? Al-Fujjar. Ciri-ciri Allah nak masukkan dia dalam neraka Jahanam. Golongan yang Allah letak daftar nama dia dalam Sijin. Golongan yang Allah masukkan suramatan amalannya dalam Sijin tadi. Ayat sebelum ini dah. Bahagian pertama surah ini, cerita bab ini. Maka golongan-golongan inilah yang Allah katakan perangai-perangai mereka. Allah menegur, jangan kita jadi yang semacam ini. Maka bila jadi, maka Allah menegur golongan ini, ya. Allah menegur golongan ini, wa ma ursilu alaihim hafizin. Padahal tidak mereka dikirimkan atas mereka untuk menjaga amalan-amalan orang lain. Bukan tugas mereka nak menentukan orang lain sesat ke, orang lain tak betul ke. Bukan tugas mereka. Bukan tugas mereka untuk mengatakan orang. Oh, tertinggal ayat. Tertinggal satu ayat, ayat 32. Tertinggal kan? Tertinggal satu ayat. Wa iza ra'awhum qalu, wa iza ra'awhum, bila mereka gembira tadi, wa iza ra'awhum, dan apabila mereka lihat, qalu, mereka berkata, inna haula'i dhallun. Mereka ialah orang-orang yang sesat. Sama tadi. Jadi mereka balik pada keluarga mereka balik pada keluarga mereka bergembira, dan apabila mereka melihat, mereka mengatakan, inilah golongan-golongan orang yang sesat. Amalan-amalan yang pelik-pelik amalan dia orang ni. Amalan-amalan yang pelik mereka ini. Dia mempermain-mainkan. Dia kata bila kita takbir, dia kata takbir macam Etroman. Tangan letak zup, wang, 1, 2, zup, macam tu. Bila kita gerak-gerakkan jari, dia pergi pegang jari kita. Bentuk penghinaan. Bentuk-bentuk penghinaan. Ini sama ayat ni. Ini nak cerita ayat ni. Betul-betul ayat orang yang dia memusuhi ilmu dia. Dia tak mengaji, tapi dia mengatakan sesat. Jadi Allah tegur dia. Wa ma ursilu alaihim hafizin. Bila mereka dikirim untuk menyesatkan orang lain, Allah tegur golongan ini. Allah, ayat ni panggil ayat idkhal ilahi, pencelaan Allah. Takut-takut kita pembaca Al-Quran merasakan dia betul, Allah mencela. Bila dia yang menuduh orang sesat itu, aku bagi tugas dia untuk memfatwakan orang yang sesat. Ini kata-kata Allah. Maka di situ dipanggil idkhal ilahi. Maka habis bab Allah menegur golongan-golongan
Fujjar. Al-fujjar, golongan-golongan yang malas, golongan-golongan yang tidak berlumba-lumba untuk mengerjakan kebaikan. Maka bila hari akhirat, masuk pada hari akhirat, Allah cerita balik, falyaumal ladzina amanu, dan pada hari ini, hari mana? Hari dah timbang dah siap segala-gala dah. Maka allazina amanu, maka orang-orang yang beriman, maka pada hari ini orang-orang yang beriman, minal kuffari, dari orang-orang kafir, yadhakun, mentertawa balik orang-orang kafir. Tengok Allah balas balik. Allah nak balas balik di hari akhirat nanti. Kita pula akan menyesakkan mereka balik. Kita ketawa balik. Allah suruh ketawa balik kepada mereka. Pasal apa? Pasal nak membalas perbuatan-perbuatan mereka masa atas dunia dahulu. Setiap perbuatan atas dunia akan dibalas. Itu sebab kita kena tunaikan hak pada orang yang lain, orang yang ada hak tersebut. Falyaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, pada hari ini orang-orang yang beriman dari orang kafir, mereka mentertawakan mereka. Alal araiki yanzurun, atas pelamin-pelamin sambil mereka melihat. Allah akan perlihatkan golongan-golongan yang mereka memfitnah, melebarkan sesat kepada golongan-golongan yang belum mengerjakan kebaikan. Pada hari akhirat nanti, di samping kita insya-Allah berhak dengan kerajaan, di sana kerajaan, berhak dengan kerajaan kita. Allah menampakkan, Allah lalu golongan-golongan yang pernah fitnah, yang pernah gosip, yang pernah mereka melebarkan sesat, yang pernah mengejek, mentertawa, yang pernah buat berbagai-bagai perancangan. Allah tunjukkan dia, dia suruh kita ketawakan dia balik. Pasal nak balas jasa dia. Kenapa ketawa ni? Yang pertama, untuk menghina orang yang ketawa. Azab dipanggil, azab rohani dia dah selesa dah, kena selesa lagi, kena dihina lagi ketika itu. Maka bila ketawa itu, maka Allah pun hal thuwibal kuffaru, bukankah orang-orang kafir ini telah makanu yaf'alu, telah dibalas di atas apa yang mereka kerjakan atas dunia dahulu. Apa dia pengajaran kita boleh ambil di sini? Pengajaran kita boleh ambil di sini, bila kita berusaha untuk meneruskan pengajian kita, untuk melaksanakan Al-Quran dan Sunnah kita, untuk meneruskan pengajian kita, maka bila orang hina macam mana, bila orang kata macam mana, hikmah di sini, pengajian di sini, kita jangan lawan mereka. Pasal kita lawan mereka, kita kata mereka balik, sia-sia amalan kita. Tujuan kita, setiap apa yang mereka buat, dia kata ke, dia ejek ke, dia fitnah ke, itu sebenarnya yang kita tunggu-tunggu. Pasal pahala mereka tak putus-putus datang kepada kita. Bila pergi ke hari akhirat, kita sebagai mesin tu, mesin akhirat, mesin keluar duit tu, cucuk keluar duit, tekan keluar duit. Pasal apa? Pasal inilah pahala daripada mereka yang menghina, membuat, mengejek apa-apa untuk pada jalan yang benar ini. Maka pengajian dia sabar. Nak jadi ahli al-abrar, satu ciri dia ialah orang yang banyak bersabar. Banyak bersabar, banyak berdoa. Pasal cara ini sahajalah kita nak capai syurga Allah. Nak jadi ahli al-abrar ialah orang yang memenuhi ciri-ciri ketakwaan. Ciri-ciri ketakwaan. Tuan-tuan balik rumah boleh tengoklah apa dia ciri-ciri al-abrar. Ayat surah Al-Baqarah ayat 177 ada tu. Dia buat ciri-ciri al-ibrar, ciri-ciri al-ibrar. Banyak ciri-ciri al-ibrar dalam tu. Dalam setengah ciri-ciri al-ibrar saya tengok sebentar lalu. Pasal Quran ni bila cakap ni dia tak berkesan. Quran kita kena baca Al-Quran, orang kata sama saja, berbeza berbeza. Ayat 77 surah Al-Baqarah. Tengok ayat 7 surah Al-Baqarah.
Muka surat berapa? Muka surat 11. Orang biasa buka Quran tu. Kalau tu kan tak jumpa cara ni. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasailina wa fir riqab wa aqama sholata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ini ya. Bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan ke muka, ke timur dan ke barat saja. Tetapi ni dipanggil al-birra, ni kebajikan lah. Al-abra tadi. Kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Tengok, beriman Allah dan beriman hari akhirat. Tengok, Allah hari akhirat. Dan segala malaikat dan segala kitab, rukun iman. Semua yakin ada rukun iman dan sekalian Nabi. Lepas tu, tengok tu. Lepas rukun iman, apa lepas rukun iman? Dan mendermanya seorang akan hartanya sedang ia menyayanginya. Tengok, infak. Dan infak ini selepas rukun iman tu infak. Mendermakan harta yang kita sayang. Tengok tu. Kalau tak sayang, menjadi tapi kurang, tak menjadi al-abrar. Allah kata laisal birra. Nak jadi ahli al-abrar mesti infak harta yang kita sangat-sangat sayang. Kalau cari duit ada 10 ringgit, 10 sen tak sayang lah, kita bagi 10 sen. Boleh pahala, tapi tak jadi al-abrar sebagaimana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi walau bagaimanapun, kepada kaum kerabat dahulu, bagi pada kaum kerabat, bagi pada anak-anak yatim, dan bagi orang-orang miskin dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang-orang yang meminta. Boleh juga orang minta. Kan orang minta nak bayar api, tak boleh share, tolong share. Dia pun keluar duit dia 4,000 ke 5,000 ke. Besar pahala tu. Itu abrar tu. Sedangkan dia bagi walaupun pinjam. Pasal pinjam ini besar. Pinjam, satu dapat infak, satu dapat pinjam, dua-dua kali dapat orang bagi pinjam ke orang ni. Tapi kena bayarlah yang kena bagi pinjam tu kan. Lepas tu orang miskin, orang terlantar dalam perjalanan, dan kepada orang mitra, orang memerdekakan hamba abdi. Lepas tu, dan orang yang sembahyang baru solat. Tengok, lepas infak baru solat. Tengok betapa besarnya infak, betapa besarnya infak tau. Lepas tu infak ini sayap kanan dan kiri. Infak jihad ni sayap kanan dan kiri kepada tauhid, kepada kita punya akidah kita tadi. Maka di sini barulah orang yang sembahyang serta mengeluarkan zakat dan pembuatan orang menyempurnakan janji apabila mereka perjanjian dan sehingga semula, dan ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan dan orang dalam masa kesakitan, dalam masa bertempur, semua sekali. Itulah merupakan abrar, orang ahli abrar, orang yang pergi dapat syurga Allah. Dalam kesimpulan semua sekali, sifat-sifat ini ialah takwa. Dengar ayat-ayat macam ini, kita pun, ini arahan Allah, kita pun takut dengan Allah. Bila kita takut dengan Allah, kita pun arahan Allah ikut dengan dia, takut dengan dia, taat dengan. Itulah takwa, itulah al-abrar, itulah al-abrar. Nah, ini betul-betul ayat ini kalau kita tengok, bila Allah arah dalam ini, Nabi bila dia dengar arahan Allah, maka dia kata, bila aku dengar arahan Allah, rambut aku bertukar menjadi putih. Tengok, Nabi dengar arahan Allah, terus bertukar rambut menjadi putih. Amarta, arahan Allah. Ini aku perintah, ayat perintah, rambut. Pasal apa? Takutnya dengan Allah. Kita tengok sejauh mana kita dengarlah macam mana ayat Al-Quran, tidak ada perasaan gerun. Jadi ayat yang biasa sebut am hasibtum an tadkhulul jannah,
Bukan senang nak masuk syurga aku tanpa perjuangan dan kesabaran. Maka kena banyak sekali kita kena hari-hari bertadabbur Al-Quran. Dah, pasal sahabat ni tak pernah miss dengan Nabi. Berjela ni sikit lagi 2 minit. Sahabat ini tak pernah berengah daripada Nabi. Pasal apa? Dia takut Nabi tak boleh cerita hari akhirat dengan dia. Yakin hari akhirat, ingat hari akhirat. Pasal apa? Pasal dia akan mati bila-bila masa. Nak bekerja tak duit tak ada. Nak bekerja. Pesan, wahai Syekh, hari ni aku bekerja. Besok asal aku bagi 2. Tapi kamu pun duduk dengan Nabi. Kamu cerita kat aku apa yang Nabi ajar tadi. Dia gilir. Besok dia tu kerja balik pula. Dia duduk dengan Nabi pula. Tapi dia tu bagi tahu cerita Nabi mengenai hari akhirat, mengenai Allah, mengenai risalah. Cerita tadi 3 perkara ni. Dengar berulang-ulang. Maka sebab tu sahabat ahli akhirat. Kita mana ahli akhirat? Mulut yakin, tapi kita macam mana sekarang ni? Berapa banyak kali kita dengan Al-Quran? Kalau setakat sehari sekali ataupun 2 hari sekali, okey dah tu. Sepatutnya kita setiap masa kita dengan Al-Quran. Habis solat baca Al-Quran, sebelum solat baca Al-Quran, di samping baca terjemahan dia, tadabbur, memahami ayat dia. Ini sebenarnya baru kita yakin adanya hari akhirat. Kalau tak sampai ke tahap ini, jarang-jarang sekarang nak setahun sekali baru baca Al-Quran. Nak tengok nak tadarus bulan Ramadan. Sepatutnya Al-Quran kita tak nak pilihan. Gunalah Al-Quran setiap masa. Dah, sejam baca, dah, lepas solat baca, sebelum solat baca. Pasal hanya Al-Quran ini saja yang boleh menolong kita untuk pergi ke syurga Allah. Kita tak nampak akal kita, mana boleh. Itu akal kita. Pasal Al-Quran mukjizat. Hanya Allah yang boleh bolak balik hati kita. Dengan baca Al-Quran, Allah yang boleh ubah kita. Kita takut dengan dia, yakin dengan akhirat, kita nak segala-galanya ini hanya dengan Al-Quran. Dengan memahami Al-Quran, beramal dengan Al-Quran. Nah, tak baca Al-Quran, tak fikir Al-Quran, Allah akan mana? Apa jadi? Orang tak baca Al-Quran, tak faham Al-Quran, tak berfikir dengan Al-Quran, apa jadi? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna ashabas bisa'ir. Kalau aku baca Al-Quran, memikirkan Al-Quran, nescaya aku tak dibakar dengan api neraka ini. Maknanya reverse, ya. Orang yang tak baca Al-Quran, tak memikir Al-Quran, Allah akan bakar dalam neraka jahanam. Ayat Al-Mulk tu kita baca tiap-tiap malam. Al-Mulk baca saja, tapi tak pernah fikir pun. Rupanya arahan Allah. Kalau aku tak baca Al-Quran, tak fikirkan baca Al-Quran, rupanya Allah akan bakar aku dalam neraka jahanam. Maka kita pun barulah kita tak boleh, aku nak ubah, aku nak baca Al-Quran ni, baca terjemahan dia, baca pemahaman dia, fikir arahan-arahan Allah. Barulah Allah menjadi golongan Al-Abrar, baru aku berduduk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang sangat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa alimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbana bislamin dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.